Seperti abang katakan, akhirnya Mitsubishi Xpander sudah tiba. Kita dah buat opening ke belum ni? Opening tadi? Oh, tak bagi salam ni semua. So, kena buat ni lah. Assalamualaikum semua. Seperti abang janjikan, inilah dia akhirnya Mitsubishi Xpander dah tiba di Malaysia. Walaupun hari ini bukanlah majlis pelancaran, tetapi ini adalah first preview kepada Malaysia, market Malaysia. At least kita boleh tahu macam mana rupa dia, macam mana design dia, macam mana spesifikasi dia dari segi luaran, dalaman, begitu juga dengan ruangan enjin. Dan kita bermula dari segi luaran terlebih dahulu. Kita bercerita dari segi hadapan dia. Abang boleh katakan ini adalah antara crossover yang paling handsome setakat ini, dan abang perlu beri pujian kepada designer Mitsubishi, di mana sebelum dia buat satu benda ni, dia dah fikir dah. Dia katakan dia perlu menghasilkan sebuah kereta yang tahan lama. Maksudnya adalah dari segi rekaan design yang tidak basi. Anda boleh lihat dekat sini dengan dia punya rekaan dynamic shield. Serius, lain macam. Dan kalau boleh katakan apakah kemenangan pertama untuk Mitsubishi Xpander ni, apa boleh katakan kemenangan pertama untuk Xpander adalah segi dia punya design. Dia punya design lain daripada yang lain. Kenapa lain? Nampak ni. Untuk lampu, anda boleh lihat kat sini, dia ada 3 pecahan. Satu di atas, satu di tengah dan satu di bawah. Dan untuk mana-mana semua, ini adalah lampu nyalaan siang. Ini adalah lampu utama dan ini adalah fog lamp. So dia pecahkan kepada 3 bahagian. Serius babe, tak pernah dibayang dia orang dia boleh buat 3 part. Dan apa yang paling penting adalah untuk lampu, tak kisah lampu hadapan, lampu utama maupun lampu belakang, semua adalah menggunakan jenis LED. Dan untuk bahagian bawah, dia ada ala-ala rugged punya design sikit. Dia ada ala-ala skip plate pada bahagian bawah dengan kehadiran lampu fog lamp. Untuk ruangan enjin Mitsubishi Xpander, dia menggunakan enjin bersasaran 1.5 liter MyVac, 105 PS dan juga 141 Nm torque. So untuk kotak gear, dia menggunakan kotak gear 4-speed, 4 kelajuan. Dan yes, hanya varian auto sahaja dibawa masuk untuk pasaran Malaysia. Dan sekarang ni kita pergi pula ke bahagian tepi. Dan untuk bahagian sisi pula, sebenarnya kalau kita nak diikutkan dari segi saiz, baik dari segi lebar, baik dari segi panjang, baik dari segi tinggi, sebenarnya dia adalah lebih baik kalau nak dibandingkan dengan kompetitor yang lain. Dan untuk tinggi, sebenarnya dia adalah 1730mm dan untuk panjang adalah 4475mm, manakala untuk wheelbase dia adalah 2775. Manakala untuk lebar pula adalah 1750mm. Dan kalau ditanyakan apakah kemenangan kedua untuk Mitsubishi, adalah dari segi spacious dia. Yang itu kita cerita dekat luang dalaman nanti. Okey? Dan untuk bahagian tepi, anda boleh lihat dekat sini, dia menggunakan rim 2 tona bersaiz 16 inci bersama dengan tayar Toyo 205/55. Dan untuk bahagian tepi, anda boleh lihat sini, sebenarnya untuk Mitsubishi Xpander, dia akan ada all-round monitor. Maksudnya dia ada kamera 360, depan, kiri, kanan dan juga bahagian belakang. Dan seterusnya, door handle dia ada kemasan chrome dan ini adalah keyless entry. Dan ada lagi satu special pasal Mitsubishi Xpander ni. Menurut rakan media kita dekat Indonesia, Omobi, dia kata antara perkara yang paling best pada Xpander ini adalah dari segi suspensionnya. Suspension. So, untuk suspension, untuk Xpander ni dia menggunakan jenis McPherson dan juga torsion beam. Tetapi apa yang specialnya lepas kita tanya, rupa-rupanya Xpander ni dia menggunakan shock absorber dari segi model Lancer Evo. So that's why lah dia sedap. Menarik ni, menarik.
Dan untuk belakang pula, orang kata depan dah handsome, belakang pun memang sempurna. So, boleh lihat kat sini, dia punya tarikan utama adalah dari segi rekaan lampu belakang. Lampu belakang jenis LED, L-shape design. Nampak ni? L-shape design. Dan dia juga ada spoiler belakang, dia ada antena shark fin, dan seterusnya dia ada bumper bawah macam ala-ala skip plate juga dengan ada lampu fog lamp. Of course, sini boleh nampak dia ada expander. Dan lebih penting, crossover 7-seater yang ini, bahagian belakang dia, boot space bahagian belakang ni kita boleh nampak ada ruangan rahsia dekat bahagian bawah. Especially untuk mak-mak yang pergi shopping, pergi beli sayur. So, boleh letak barang-barang dekat bahagian sini. Okay? So, kita pergi pula ke bahagian dalaman. Untuk ruang dalaman, kemenangan ketiga yang abang boleh highlightkan adalah dari segi material yang digunakan. Masuk je dalam, kau boleh nampak material, kemewahan itu. Anda boleh lihat dia punya material yang digunakan daripada segi jauh. Wow! Ini adalah soft touch, tapi sampai-sampai ini adalah hard case. Jenis keras, tetapi dengan dia punya material yang digunakan dengan ada jahitan benang-benang dekat sini, kan? Dekat bahagian sini, dekat bahagian atas, dekat bahagian dashboard, bahagian tepi, kita nampak dia punya detailing material digunakan sangat-sangat berkualiti. Ini bukan sembang kosong. Tetapi kalau tak percaya, anda boleh lihat dekat sini, anda boleh touch sendiri, di material yang digunakan memang sangat premium. Itu pujian yang abang perlu berikan. Dan untuk ruang dalaman, seperti abang katakan, sebuah crossover 7-seater, dashboard dekat bahagian sini, sangat-sangat minimalis. Sekali pandang, kita dah boleh faham dengan kehadiran, orang kata, sistem infotainment bersaiz 9 inci, skrin tersentuh yang ada support Apple CarPlay dan juga Android Auto. Lepas tu dekat bahagian depan ni, bahagian tepi, dia ada macam rekaan ala-ala carbon fiber sedikit. Material yang digunakan. Dan untuk bahagian panel meter, dia adalah gabungan antara analog dan juga digital. Untuk bahagian tengah ada sistem info-info dan sebagainya. Dan untuk steering, steering dia adalah jenis teleskopik. Nampak ni? Teleskopik. Dan seterusnya, handbrake masih menggunakan handbrake biasa, bukan elektrik. Dan untuk bahagian aircon dia punya material dia macam ada ala-ala diamond cut sikit. Nampak ni design dia. Selain daripada itu, kita nampak dia ada perakam DVR dekat bahagian sini. Ini satu keperluan dashcam orang kata untuk zaman sekarang ini. Dan seterusnya, dia ada kamera 360 dekat sini. Dia ada button info dekat bahagian sini. Dan juga dia ada push start button. Dan satu pujian juga harus diberikan kepada Mitsubishi. Dia mendengar rintihan rakyat Malaysia. So, untuk Mitsubishi Xpander di Malaysia, dia ditawarkan dalam two-tone color, iaitu seat berwarna gelap dengan kulit, jenis kulit dengan ada benang, jahitan-jahitan benang. Dan untuk bahagian atas, ini adalah warna cerah. Dan kalau kita perhatikan, kita perasan untuk market-market luar, di luar Asia negara lain, kebanyakannya di dalam adalah warna cerah. Tetapi Mitsubishi buat keputusan yang sangat bijak. Dia bawa masuk warna hitam daripada warna cerah, sebab orang kata biasanya untuk kereta crossover 7-seater ni, untuk anak-anak bawa family jalan ni, biasa akan cepat kotor. So, decision ini sangat bijak. Okay? So, itu saja untuk bahagian hadapan. Kita pergi pula ke bahagian belakang. Lagi menarik. Dan untuk bahagian belakang pula, antara menjadi kerisauan orang ramai adalah dari segi third row dia tak boleh duduk. Maksudnya third row ni khas untuk budak-budak, tak sesuai untuk dewasa. Tetapi tidak untuk Mitsubishi Xpander. Sebenarnya Xpander dia sangat menitik beratkan bab keluasan dalaman dia. Untuk dalaman dia kata dia cuba memberikan terbaik, di mana dia sangat menitik beratkan untuk passenger third row. Walaupun anda berada di passenger third row, abang boleh katakan selesa. Kenapa abang katakan selesa? Kenapa? Abang duduk seperti biasa untuk bahagian belakang third row, ruangan kepala masih ada lagi balance ini. Dan untuk keluargaan kaki, kita cuba naikkan second row. Nampak? Untuk second row, dia ada keluasan yang sebegini besar. That's why abang katakan untuk Mitsubishi ni dia memang kata memberi perhatian untuk third row passenger. Bukan saja sesuai untuk kanak-kanak, tetapi sesuai untuk orang dewasa juga. Dan untuk kerusi dia, untuk kerusi ruangan row ketiga dan row kedua boleh diturunkan secara flat. Dan ikutkan saiz di dalam ni adalah yang terbesar kalau nak dibandingkan dengan pesaingnya yang lain. Kalau third row kita turunkan, saiz dia adalah 495 liter. Manakala kalau kita turunkan second row, total dia adalah 836 liter. Dan seterusnya, untuk barangan, macam orang katakan, selain pada ruang dalaman belakang tu ada tempat simpan rahsia, depan pun ada tempat simpan rahsia dekat bahagian bawah seat. Dan untuk belakang, tak perlu risau panas ke apa, dia ada aircon belakang. Dia ada 1, 2, 3, 4 vent yang menghala ke bahagian
belakang. Dan tepi yang seterusnya, tepi yang ini kita dah nampak dia ada 12 watt charger dekat bahagian belakang. Orang kata dia sangat memahami trend masa sekarang yang memerlukan charging handphone dan sebagainya. Untuk bahagian hadapan dia ada 2 USB port, dan untuk bahagian tepi ni pun boleh letak handphone juga. Dan untuk ni drawer tengah, kalau kita tak nak duduk 3 orang, kita nak duduk 2 orang, kita boleh turunkan ni, dijadikan sebagai armrest. Dikatakan sebuah crossover 7-seater yang agak selesa untuk Mitsubishi Xpander ni. Untuk pasaran Malaysia, Mitsubishi Xpander hanya didatangkan dengan satu varian saja, iaitu versi high spec. Dan untuk warna, dia ada 4 pilihan warna, iaitu warna hitam, warna merah, warna putih dan juga warna kelabu. Dan untuk ciri keselamatan, Xpander ni datang dengan 2 airbag. Dia ada ABS, dia ada EBD, dia ada ASC, dia ada BA, dia ada HSA, dia ada peringatan rehat, lepas tu dia ada sistem mengatasi brake, BOS dan banyak lagi. Untuk harga pula, buat masa ini Mitsubishi dia masih belum umumkan sebarang tanda harga, tetapi kami menyangkakan harga should be below 100,000, maknanya di bawah 100,000. Dan secara kesimpulannya, kalau bagi abang, antara 3 kemenangan paling besar ataupun 3 sebab kenapa anda perlu tunggu Mitsubishi Xpander ni adalah: first, design; second, daripada segi spacious dia punya keluasan; yang ketiga adalah dari segi material. Material yang digunakan, korang kena tengok sendiri, baru faham apa yang abang maksudkan. Dan kepada sesiapa, orang kata kepada sesiapa yang sesuai, siapa yang sesuai untuk tunggu model ini, adalah especially khas untuk anda, golongan eksekutif, golongan yang sudah berfamily, nakkan sebuah SUV crossover 7-seater yang look dia nampak handsome, keluasan, dan seperti apa yang abang nyatakan tadi, ini adalah antara pilihan yang boleh dimasukkan dalam senarai pilihan anda. So, sampai sini saja daripada abang. Macam biasa, kalau ada sebarang soalan atau pandangan, boleh letakkan di ruangan komen di bawah. Dan jangan lupa terus like dan subscribe. Jangan terlupa terus like dan subscribe page kami Pelanju.com.my. Kita jumpa lagi pada masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Aku dah tak sabar nak test drive model ini. Bye-bye.